Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Azman, nombor matrik 281785, ingin membincangkan tentang pengenalan isu perolehan kerajaan. Perolehan kerajaan bermaksud perolehan bekalan, perkhidmatan atau kerja atau mana-mana kombinasi yang dilaksanakan oleh agensi yang diberi kuasa oleh perbendaharaan. Selain itu, perolehan kerajaan perlu ditadbir oleh agensi tertentu yang melibatkan accountability awam, ketulusan, nilai faedah baik, persaingan terbuka dan adil dan saksama. Isu pemulihan kerajaan di Malaysia merupakan isu yang kritikal dengan peningkatan kes penyalahgunaan kuasa yang diberikan dan melibatkan peruntukan yang cenderung menyumbang kepada penyelewengan dan rasuah. Saya Nur Kamarina binti Suani, nombor matrik 293778, akan menjelaskan bahagian 2.0 iaitu kes tentang isu rasuah. Kesalahan rasuah tidak hanya melibatkan pemberian dan penerimaan hadiah atau melakukan sesuatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seorang itu, tapi juga merupakan satu jenayah dan kesalahan undang-undang yang serius dan boleh dilakukan oleh siapa saja sehingga dapat menjejaskan imej negara. Atas tuduhan pecah amanah, salah guna wang dan pengubahan wang haram dana Armada Bersatu, bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi menjalani hukuman penjara selama 7 tahun, 2 kali sebatan serta denda sebanyak RM10 juta ringgit Malaysia selepas didapati bersalah. Di mana baru-baru ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah membuka 5 kertas siasatan bagi menyiasat isu berkaitan. Syed Saddiq didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru membabitkan 2 kes iaitu pengubahan wang haram bernilai RM100,000 bagi 2 transaksi ke akaun peribadi, dan beliau turut tertuduh dalam pecah amanah dana sebuah parti politik berjumlah RM1 juta dan menyalahgunakan wang sumbangan sebanyak RM120,000 untuk kempen pada 22 Julai 2021 berkaitan isu pilihan raya umum yang ke-14. Selain itu juga, sebanyak RM600,537 wang tunai turut disita oleh SPRM membabitkan kes-kes yang difailkan terhadap YB Syed Saddiq termasuk dana YPC yang telah diterima daripada Kementerian Belia dan Sukan dan Pejabat Perdana Menteri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prosedur operasi standard SOP perolehan dan bentuk pelarangan. Jadi, seperti yang kita tahu, Standard of Operation atau prosedur operasi standard SOP merupakan satu konsep di mana menerangkan tentang polisi, peraturan dan prosedur tentang sesuatu proses yang ini dilakukan oleh sesuatu jabatan terutamanya ketika ingin menjalankan tugas-tugas khas di badan-badan kerajaan. Malah, terdapat satu bentuk proses SOP yang dikenali sebagai cara perolehan yang terdapat juga pelanggaran dalam proses SOP tersebut. Pertama sekali adalah perolehan. Secara amnya, kita perlu tahu bahawa perolehan kerajaan di mana kerajaan menjalankan proses jual beli yang melibatkan semua jenis perniagaan sama ada organisasi yang kecil atau organisasi yang besar. Tambahan itu, terdapat 3 jenis perolehan iaitu kerja, bekalan dan perkhidmatan. Pertama sekali adalah perolehan jenis kerja, tamsilannya seperti kerja pembinaan infrastruktur dan pembangunan negara seperti membuat lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, empangan dan juga jenis kemahiran teknikal dan mekanikal. Seterusnya adalah jenis bekalan, di mana kita menunjukkan perolehan dari segi bentuk sesuatu bekalan untuk memenuhi dan menjayakan program atau projek kerajaan seperti makanan, kelengkapan pejabat, kenderaan. Dan ketiga adalah perolehan perkhidmatan. Dia merupakan satu bentuk tenaga kerja manusia yang membantu pihak kerajaan untuk menyelesaikan sesuatu projek. Berdasarkan kajian kumpulan kami, kes kajian rasuah yang kami ingin menguraikan adalah tentang sistem perolehan kerajaan dalam bentuk bekalan dan perkhidmatan di mana beliau iaitu Ahli Parlimen Syed Saddiq telah memecah amanah jenayah dana Armada Bersatu dengan jumlah RM1 juta Malaysia bagi membantunya ketika kempen pilihan raya umum ke-14. Oleh itu, kami akan mengupaskan lebih lanjut prosedur perolehan yang sebetulnya yang perlu diikuti oleh agensi-agensi kerajaan dan juga organisasi luar. Pertama sekali, kita perlulah membuat senarai perolehan di mana ia merakumi kategori perolehan bekalan dan perkhidmatan yang bakal dibentangkan di mesyuarat lembaga perolehan. Sebagai contoh, agensi armada ataupun individu Syed Saddiq sepatutnya menyuarakan serbut harga dana YPC dan juga dana armada kepada pihak lembaga perolehan. Kemudian, mereka juga perlu membuat rancangan untuk mengawal perbelanjaan dan menangani masalah yang timbul semasa pelaksanaan perolehan bekalan dan perkhidmatan berlaku. Dan akhir sekali, dalam langkah pertama, agensi parti politik tersebut seharusnya memberi tumpuan kepada peniadaan jadual umum perolehan, menjalankan kajian pasaran seperti menganalisis trend harga pembelian, mengkaji dasar pasaran seperti mengenai perolehan dan menyediakan dokumen berkaitan dengan dasar seperti memastikan barangan yang dibekalkan adalah watan tempatan. Seterusnya adalah proses pembiayaan dan peruntukan.
agensi perlu memastikan sentiasa memberi kelulusan yang mencukupi untuk anggaran peruntukan belanja, mengurus atau pembangunan untuk perolehan yang diberikan. Selain itu, agensi tersebut seharusnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia jika mereka menerima dana tersebut daripada Kerajaan Persekutuan dan mengikuti arahan yang diberikan oleh institusi kewangan antarabangsa jika dana tersebut datang daripada institusi kewangan antarabangsa tersebut. Proses yang seterusnya, agensi dilarang untuk melakukan pecah kecil perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada keterlibatan dalam pelawaan secara sebut harga dan tender. Namun begitu, hanya keadaan tertentu sahaja projek tersebut dibenarkan untuk membuat pecah kecil kerana memenuhi aspek-aspek berikut seperti keadaan keperluan dalam menyiapkan proses dalam kadar yang segera bagi perkhidmatan awam yang kritikal dan tidak menyebabkan pertambahan siling peruntukan. Dan seterusnya, SOP yang lain adalah dengan menyediakan spesifikasi seperti pelantikan jawatankuasa spesifikasi, tempoh masa penyediaan dan butiran spesifikasi seperti nisbah bilangan bekalan. Dan akhir sekali adalah memerlukan penggunaan kontrak pusat atau kontrak pusat sistem pendek. Seperti yang saya beritahu pada awal tadi, walaupun terdapat sistem SOP perolehan yang sistematik, masih lagi ada individu dan agensi yang berkaitan untuk membuat pelanggaran bagi proses SOP tersebut. Contohnya, mengikut kes kajian kami, Encik Syed Saddiq yang merupakan ahli parlimen telah dijatuhkan hukuman ekoran melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Perkeliling Perbendaharaan Malaysia, di mana beliau tidak menyebut harga keluaran perolehan duit dana agensi beliau demi kepentingan kempen politik ketika bertanding pada pilihan raya umum ke-14. Tambahan itu, beliau juga disabitkan dengan kesalahan pecah amanah apabila beliau bersubahat dengan mengarahkan penasihat beliau iaitu Rafiq Hakim Razali untuk mengeluarkan dan membuat penggubalan wang haram sebanyak RM1 juta Malaysia daripada akaun Armada Bersatu bagi membantu beliau jika ada pertukaran pimpinan sayap parti tersebut, ekoran kekecewaan yang berlaku sewaktu PRU ke-14. Selain itu juga, isu ini timbul apabila satu pelanggaran bekalan perolehan dibuat oleh beliau kerana sistem tersebut tidak sah apabila beliau telah menggunakan dana haram melalui aktiviti pemindahan wang masing-masing sebanyak RM50,000 Malaysia di dalam akaun milik peribadinya ke dalam akaun amanah saham Bumi Putera miliknya bagi menambah wang peruntukan beliau semasa menjalankan kempen sepanjang PRU ke-14 berjalan. Oleh hal demikian, Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid telah menyatakan bahawa ia menimbulkan keraguan musabaqah di mana terdapat pelanggaran SOP dan pecah amanah wang dana perolehan agensi. Maka, beliau telah pun dihukum dengan hukuman penjara maksimum selama 10 tahun dengan 2 sebatan serta dikenakan denda wang tunai jika perlu. Kesimpulannya, sesuatu agensi atau individu yang terlibat dalam salah tertib pelanggaran SOP perolehan kerajaan atau dana boleh disabitkan dengan hukuman tata tertib mengikut peraturan yang telah termaktub di dalam Kementerian Kewangan bagi jenis-jenis kesalahan di Perenggan 1/1 Perkeliling Pembendaharaan Malaysia, tindakan tata tertib ke atas syarikat dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, pandangan tentang nilai etika dan integriti penjawat awam masa kini berhubung kes rasuah. Nilai etika dan integriti penjawat awam sangat penting dalam memastikan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Menurut kajian daripada Profesor Dr. Ahmad Murtada Mohamad, kebanggaan rakyat semakin berkurang meskipun perkhidmatan awam Malaysia selalu menjadi rujukan negara sedang membangun oleh kerana tanpa efisien dan integriti yang tinggi. Hal ini berikutan kerana rasuah dan kes salah laku yang dilaporkan di media masa sering dilaporkan. Kementerian Perpaduan Negara juga merekodkan bahawa Malaysia berada pada tangga ke-62 pada tahun 2021 berbanding tanggal ke-57 pada tahun 2020 dalam Indeks Persepsi Rasuah Antarabangsa CPI. Kejatuhan prestasi ini memberi isyarat utama untuk membantah gejala rasuah, salah guna kuasa dan penyerangan dalam perkhidmatan awam. Berdasarkan kajian-kajian lepas, pandangan dan hujah sokongan dapat dilihat berkaitan integriti penjawat awam. Pertama, objektif kajian daripada Arifin dan Ahmad, objektif utama agensi awam ditubuhkan adalah bagi memenuhi keperluan negara dan rakyat. Oleh itu, perkhidmatan awam perlu berintegriti tinggi supaya sistem penyampaian dasar-dasar kerajaan dapat dijalankan secara berkesan. Selain itu, menurut integriti terbukti mempunyai hubungan yang positif dengan kesejahteraan individu, kesejahteraan komuniti dan kesejahteraan organisasi.
Selain itu, rasuah membawa kesan buruk dengan menjadikan pentadbiran sesebuah negara kucak-kacir apabila pemerintah atau negara tiada integriti dalam mengurus cukai yang dikutip. Amalan rasuah hanya menguntungkan pemberi rasuah dengan cukai-cukai tersebut. Impaknya, rasuah akan membantutkan kemajuan negara dan menghakis kepercayaan yang diberikan oleh orang awam kepada pemerintah. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa kepercayaan rakyat berkait rapat dengan keyakinan terhadap perkhidmatan awam. Kepercayaan dan keyakinan rakyat akan bertambah sekiranya perkhidmatan awam punya imej integriti yang tinggi, berdaya saing serta efektif. Sebaliknya pula berlaku apabila terdapat individu atau badan perkhidmatan awam yang terjebak dengan gejala rasuah. Tuntasnya, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan perkhidmatan awam bergantung kepada ketelusan individu dan sesebuah organisasi itu sendiri. Sambung pembentangan rakan saya dengan explain tentang prosedur dan aliran penyiasatan yang membabitkan Ketua Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira Wang Awam PAC dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Alright, so saya akan start dulu dengan Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara ni dia memainkan peranan penting dalam menjamin integriti keuangan kerajaan. KAM ni dia terlibat dalam penyiasatan melalui pemeriksaan keuangan dan audit terperinci terhadap akaun kerajaan yang berkaitan. Contohnya, Ketua Audit Negara bertanggungjawab untuk memeriksa akaun Muda Armada which is bawah pimpinan Sheikh Saddiq. Terlebih lagi, akaun ni dikatakan pernah menerima dana daripada kerajaan terdahulu which is Kerajaan Perikatan Nasional PN. Alright. So, langkah pertama melibatkan identifikasi dan pemahaman terperinci terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Contohnya, pernah wujud pertikaian tentang baki dana sebanyak 7 juta daripada peruntukan yang diberikan sebanyak 50 juta oleh kerajaan terdahulu iaitu Perikatan Nasional untuk sumbangan bagi pengurusan program YPC, Youth Power Club. Pertikaian yang muncul ni adalah disebabkan bimbang jika lebihan dana tersebut salah diguna pakai ataupun salah digunakan untuk kepentingan peribadi. Selepas itu, pasukan audit akan melakukan pemeriksaan mendalam ke atas rekod-rekod keuangan dan pembayaran untuk mengenal pasti jika berlakunya penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana. Jawatan Kuasa Kira Wang Awam ataupun PAC ni dia merupakan sebuah jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh kerajaan. Jawatan kuasa ni menjalankan tugas apabila ia turut serta dalam proses penyiasatan dan dengan mengambil keterangan saksi, memeriksa dokumen dan menjalankan pendengaran awam bagi mendapatkan maklumat. Mereka juga berperanan untuk menilai laporan yang dibentangkan oleh Ketua Audit Negara dan menjalankan siasatan tambahan jika perlu. Tindakan PAC ini juga function dalam memanggil individu sebagai saksi untuk tampil beri keterangan bagi membantu penjelasan tentang isu-isu yang timbul daripada audit. Seterusnya adalah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. SPRM ni dia akan mainkan peranan dalam penyiasatan terhadap kes yang ada unsur rasuah ataupun penyelewengan dana seperti kes YB Sheikh Saddiq ni lah. Alright, first kali SPRM akan terima aduan atau maklumat. Seterusnya penyiasatan akan dilakukan. Misalnya SPRM telah membuka 5 kertas cadangan dengan melakukan beberapa tindakan seperti merampas dokumen, memeriksa bank akaun dan mengumpul beberapa bahan bukti. Proses ini telah melibatkan 30 orang individu untuk tampil bagi keterangan bagi membantu penyiasatan. SPRM juga telah menyita sejumlah wang iaitu sebanyak RM6,537 wang tunai yang membabitkan pecah amanah dana armada. Manakala sebanyak RM46,155.62 melibatkan salah guna dana YPC yang diterima oleh Kementerian Belia dan Sukan serta Pejabat Perdana Menteri. Maklumat yang dikumpul ni akan dibawa ke Jabatan Peguam Negara untuk tujuan pendakwaan. Seterusnya, individu tertuduh akan dibawa ke mahkamah untuk tujuan pengadilan. Individu tertuduh ataupun YB Sheikh Saddiq ni mempunyai 4 pertuduhan. Sebagai contohnya, Sheikh Saddiq didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan iaitu pecah amanah dan dana parti politik berjumlah 1 juta. Dan satu lagi pertuduhan adalah salah guna wang sumbangan sebanyak RM120,000 bagi kegunaan kempen pilihan raya umum yang ke-14. Apabila bukti-bukti ini sudah cukup dikumpulkan dan dikemukakan, Hakim Mahkamah Tinggi akan buat keputusan dan memutuskan hukuman. Keputusan telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur iaitu Datuk Azhar Abdul Hamid. Untuk hukuman, YB Sheikh Saddiq telah dikenakan hukuman iaitu penjara 7 tahun dengan 2 sebatan beserta denda sebanyak 10 juta
selepas dia didapati bersalah terhadap kes pecah amanah, salah guna harta dan penggubahan wang haram. Akhir sekali, kes akan ditutup setelah proses perbicaraan ditamatkan. Seterusnya, saya akan menyambung perbincangan tahap profesionalisme institusi ini dalam kes pelanggaran perolehan. Institusi harus menjalankan penyiasatan secara terbuka, memastikan ketelusan dalam proses membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil. Profesionalisme memerlukan keadilan dan kesaksamaan, memastikan semua pihak yang terlibat dalam kes pelanggaran dilayan secara saksama tanpa berat sebelah atau pilih kasih. Terdapat beberapa badan yang melibatkan bagi memantau ketulusan SPRM sentiasa bebas, terus dan profesional. 5 badan yang ditubuhkan adalah merangkumi daripada panel penyayang operasi, jawatan kuasa khas mengenai rasuah, lembaga penasihat pencegahan rasuah, panel perundingan dan pencegahan rasuah, dan jawatan kuasa aduan. Kelima-lima ini adalah bertujuan untuk menyelia dan menasihati SPRM dalam menjalankan amanah dengan berintegriti. Badan yang telah ditubuhkan ini adalah mempunyai kepakaran dan bersifat bebas tanpa dipengaruhi kuasa lain. Kesalahan perolehan amat membimbangkan kerana ia bukan sahaja merugikan kerajaan, malah menjejaskan kualiti produk, pembinaan dan perkhidmatan. Oleh itu, perkara sebegini memerlukan sikap profesionalisme terutamanya dalam konteks kerahsiaan dan ketelusan. Tingkah laku profesional merujuk kepada proses yang perlu dilaksanakan oleh ketua audit dalam membuat sebarang laporan pengauditan. Institusi ini dilarang sama sekali untuk membuat apa-apa perkara yang boleh menjatuhkan imej jabatan ketua audit negara dan perlu mengelakkan isu sensitiviti termasuk faktor lain dalam pembuatan laporan audit. Ketua audit negara wajar untuk menitikberatkan aspek kerahsiaan dan ketelusan di samping mengamalkan tadbir urus yang baik dengan melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Dalam aspek kerahsiaan dan ketelusan ini, ketua audit tidak dibenarkan untuk mendedahkan sebarang maklumat yang diperoleh semasa pengauditan, termasuklah mengekalkan kerahsiaan maklumat daripada kehidupan pribadi seperti keluarga atau rakan-rakan dan persekitaran lain seperti media sosial dan akhbar, termasuklah tidak membincangkan penemuan audit yang dilaporkan dalam laporan ketua audit negara sebelum dibentangkan di parlimen. Sikap profesionalisme turut memerlukan ketua audit negara untuk memberikan kerjasama, sebagai contoh memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan undang-undang seperti SPRM dan pihak mahkamah. Seterusnya adalah jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC. Ianya bertanggungjawab memastikan ketelusan fiskal, accountability dan tadbir urus yang baik dalam pengendalian wang awam. PAC bekerja secara bebas dalam parlimen untuk menyediakan pendekatan yang seimbang dan tidak memihak kepada penyiasatan dan siasatannya. Ianya juga memainkan peranan dalam menganalisis dan menyokong perubahan dalam pelaksanaan projek kerajaan dengan menjalankan semakan audit dan penyiasatan terperinci berkaitan pengurusan wang awam. Ianya juga bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang, membantu mengelakkan salah urus kewangan, penyalahgunaan dana awam dan aktiviti rasuah, akhirnya melindungi kepentingan rakyat Malaysia dan menjamin kerajaan yang bertanggungjawab. Seterusnya adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menilai profesionalisme SPRM dalam institusi ini menunjukkan kejayaan usaha membenteras rasuah dan memastikan tadbir urus yang baik dalam perolehan kerajaan. Profesionalisme boleh ditunjukkan dalam pelbagai cara termasuk kesaksamaan, komprehensif dan ketulusan dalam prosedur penyiasatan. Profesionalisme yang cemerlang dapat meningkatkan integriti pengurusan aduan, pengesanan dan pengesahan tata tertib, pematuhan dan memastikan keberkesanan dalam melaksanakan tadbir urus organisasi kerajaan. Profesionalisme SPRM juga ditunjukkan dengan cara yang teliti dan berkesan di mana mereka mengeluarkan amaran, memberi nasihat dan menjalankan operasi pencegahan dan penyiasatan tanpa campur tangan politik atau pengaruh luar yang mungkin memberi kesan kepada prosedur undang-undang. Secara konklusinya, kajian kes ini telah mengkaji pelbagai aspek rasuah dan penyelewengan penggunaan dana kerajaan. Kajian ini juga telah mendedahkan isu rasuah yang lain seperti isu rasuah armada dan bersatu yang dihadapi oleh ahli Parlimen Syed Saddiq, kerana rasuah ini juga akan menghalang pertumbuhan ekonomi dan politik negara. Oleh itu, kerajaan perlulah mengukuhkan lagi Akta 694 iaitu Akta Anti Rasuah Negara dengan mengenakan hukuman yang lebih berat untuk memastikan agensi atau pertubuhan tertentu merasa gentar untuk melakukan rasuah. Selain daripada itu, untuk memastikan bahawa setiap ahli Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM adalah jujur dan tidak terpengaruh oleh mana-mana kerajaan atau kuasa politik adalah sangat penting untuk mengukuhkan etikanya.
Ini adalah untuk mengelakkan campur tangan daripada pihak eksekutif untuk mengelakkan kes rasuah yang melibatkan ahli politik atau ahli eksekutif badan kerajaan daripada dibicarakan dan dikenakan hukuman berat. Oleh itu, semua pihak terutamanya badan bukan kerajaan, NGO dan orang awam perlu meningkatkan kesedaran diri tentang rasuah dan memastikan rasuah dapat ditangani dengan segera untuk memastikan kestabilan kewangan dan pembangunan negara. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.